dalam kelas yang sebelum ni kita dah sampai ke latihan yang ni. Okay, question number 2 for balancing rotor. Okay, jadi untuk balancing rotor, solution method dia first you kena buat table. Okay, kena pasti dahulu jenis masalah dia, kemudian jenis imbalance dia, dan lepas tu baru kita buat table. Okay, dan table ni kena buat ada 8 kolom. Okay, dia ada 8 kolom dan plan dia akan bergantung kepada imbalance mass dan juga jenis soalan dia, okay, jenis problems dia. Kemudian kita solve. Okay, ada dua cara. Satu cara adalah guna resolution method. Okay, yang ni kena kira lah, kena guna calculator dan kena buat equation. Okay, kena buat equation dan you ada 4 equation untuk selesaikan 4 unknown. Okay, 4 unknown. Dia tak semestinya M ataupun MR saja dia punya unknown, ataupun theta ni saja unknown dia. Dia punya D pun kadang-kadang boleh jadi unknown juga. Okay, jadi yang penting kan you ikut step ni, okay, insyaAllah you boleh dapat selesaikan soalan tu. Okay, dia boleh selesaikan sehingga 4 unknown. Okay, kemudian untuk jika you suka guna polygon, okay, you suka lukis, okay, you dah biasa dengan AutoCAD, okay, AutoCAD dan juga SolidWorks dan you tak ada masalah untuk buat skala semua, okay, untuk lakar, you boleh guna juga polygon MRD dan MR. Okay, ya, di mana untuk cara ni, okay, untuk cara ni dia lebih dia lebih straightforward lah. Okay, boleh dapat jawapan terus. Okay, kalau guna polygon MRD dan MR, tapi dia kena determine skala dia. Okay, kena determine skala dia dan kena ada ruler dan protector. Okay. Okay, jadi yang tu soalan 2. Okay, so untuk hari ni, okay, untuk kelas hari ni kita cuba tengok soalan 3 dan juga soalan 4. Okay, soalan 4 saya harap you boleh participate, okay, dan juga jangan lupa salin. Salin bersama saya, okay, dia punya solution. Okay. Sekejap, saya rasa ada kawan ni nak masuk tadi. Alright, okay. Alright, so for question 3. The figure shows a shaft rotating at a constant speed carries 2 pulleys A and B at both ends, A and B, and a DC in the middle of the shaft of mass 10 kg each. The shaft and masses are initially totally balanced and supported by 2 bearings X and Y. Modification made on DC as follows. First one is addition of 0.5 kg mass at radius of 0.1 meter at position 270 degree. And second one is the removal of 0.3 kg mass at radius 0.2 meter at position 0 degree respectively. So you have to determine the maximum safe speed of the shaft if the allowable strength of each bearing is 5 kN. Neglect static forces on bearings. Data for the pulleys as follow. The mass of pulley, MA equals to MB, is 10 kg. Radius of eccentricity, RA is 0.01 meter and RB is 0.015 meter. Center of mass, theta A is 90 degree and the theta B is 180 degree. Okay, so you are given this figure here. Okay, you have these two here is pulleys, okay, A and B is pulleys, and we have a rotor, this, okay, at the middle there, and X and Y is bearing. Okay, so for this question here, okay, untuk soalan ni dia adalah tentukan forces on bearing. Okay, yang ni adalah forces on bearing. Dan masalah dia, okay, imbalance dia ada 2. Okay, dia ada 2 jenis imbalance. Boleh sesiapa beritahu saya apa jenis-jenis imbalance untuk soalan ni?
Hello? Ya, doktor. Ya? Dia ada dua jenis imbalance. Imbalance yang mana satu? Hello? Static imbalance, dynamic imbalance. Oh, yang tu jenis imbalance. Yang ni dia punya kita panggil. Dia ada 3 jenis imbalance. Okay. Type of imbalance. Okay, yang ni type of problems. Okay. To balance a shaft ataupun forces on bearing. Okay. Untuk imbalance, okay, imbalance types adalah yang ni. Okay. Eccentricity, di mana center of rotation tak berada pada tengah-tengah shaft. Okay. Imbalance mass, bila you ada lump mass, lepas tu dia ada radius dia tapi dia juga berputar. Dan addition and removal of mass, yang ni dia mass yang terbuka ataupun terlekat, okay, pada satu-satu plane. Okay. Jadi untuk soalan 3 ni kita punya imbalance type yang mana? 3, addition, removal. Addition and removal of mass, dia ada satu lagi. Dia dia ada dua imbalance type. Satu lagi, Eccentricity. eccentricity. Okay? Okay, thank you. Okay, jadi untuk soalan 3 ni, dia ada dua jenis imbalance. Okay? Dia ada eccentricity, okay, dan juga addition and removal of mass. Okay? Ya, yeah? Okay, ni tengok addition and removal and radius of eccentricity. Yang ni untuk DC, okay? DC, yang ni untuk A and B, okay? Eccentricity A and B, yang addition and removal of masses ni untuk C. Okay, jadi dalam ni punya solution, okay, dekat sini first, okay, kena tahu apa jenis imbalance. Dia adalah eccentricity and addition and removal of masses. Dan untuk soalan ni kita nak tahu forces on bearings. Okay, forces on bearings. Jadi diberi maximum force tu ada 5 kilonewton dan perlu cari maximum speed, okay, operational speed untuk shaft tu. Okay, jadi untuk solution kita buat kita punya table. Okay, table tu kena ada 8 kolom ni, kena letak plan, kena letak M dia, R, lepas tu MR, okay. Kemudian letak D dia, yang ni adalah distance daripada reference. MRD adalah yang ni darab ni, okay. Dan theta ni selalunya diberi, okay. Yang ni adalah kedudukan angle mass tu berada dekat angle mana, okay, pada shaft tu. Dan directionnya ni dia akan refer pada theta ni, okay. Sekejap Okay, jadi untuk table tu, okay, you kena buat table macam ni. Okay, you perlukan masa untuk salin ke table ni? Betul, Yang betul. ni, ha? Salin sekejap saya. Salin Salin betul. sekejap Okay, Ah. salin. Sekejap Dalam ujian ke ataupun yang ni dia akan jadi soalan final juga dalam ujian dan soalan final, yang diberi hanyalah soalan, okay? Yang ni adalah soalan. Lepas tu yang ni kena buat sendirilah, okay? You kena buat analisis, kena buat table dia, okay? Yang ni kena buat sendiri dan kira sendiri. Okay. Buat dulu, salin dulu sekejap.
Okey, dah salin? Okay. Jadi untuk table ni, kalau perhatikan kita letak 8 kolom plan MR, habis tu MRD, MRD, theta dan direction. Untuk plan yang perlu diletak adalah semua yang ada and balance, okay? Dan juga untuk kes ni sebab you nak cari forces on bearings, jadi kena letak bearing X dan Y. Okay, kena letak bearing X dan Y tu dalam dalam plan tu. Jadi semua sekali sebenarnya ada 6. Okay. C tu kalau tengok dia ada 2 kali kat situ sebab dia ada satu addition, satu lagi removal. Okay. Dia pada lokasi yang berlainan jadi kena letak 2 kali C tu. Okay. Untuk MA, okay, MA dan MB, boleh siapa bagi saya nilai MA dan MB? MA dan MB? Hello? MA dan MB, boleh siapa bagi nilai dia? 10 lah tu. Ya, betul. Okay. Untuk MA dan MB dia kena letak dua-dua 10. Okay. Dan RA dia adalah 0.01 dan juga 0.015. Okay, jadi letak dekat sini yang ni 10, yang ni 10, yang ni 0.01, yang ni 0.015. Okay, jadi bila darab dua tu dia akan dapat yang ni 0.1, yang ni 0.15. Okay. Untuk C, okay, untuk C MC dan yang ni R dia, you nak letak nilai apa? Hello? Untuk kolom yang dekat sini, you akan letak apa? C1, yang ni C2. Hello? Untuk C dekat sini, okay, untuk C yang ni, M dia bukan lagi 10, okay. Pastikan kena hati-hati untuk C tu sebab dia adalah addition and removal of masses. 95. Okay, jadi addition dia 0.5 kg dan removal tu dia negatif 0.3. Okay. Kat sini, yang ni 0.5 positif, yang ni negatif 0.3. Okay. R dia tu? R dia kena ikut yang ni, yang diberi 0.1 dan 0.2. Theta dia diberi 270 dan 0 darjah. Okay, 0.1, 0.2. Okay, jangan silap ambil M tu Okay, kalau A dan B tu dia memang ambil 10 kg tu sebab dia eccentricity, tapi C ni dia adalah addition and removal of masses. Okay, jadi kena letak dia punya plus ataupun minus M dia tu. Okay, boleh? Boleh kot? Kemudian, okay, jadi untuk MR ni, okay, you kira. Okay, untuk X, okay, untuk X ni M dan R dia tak perlu isi, kita letak kat situ MRX. Okay, dan untuk Y dia pun MRY. Okay, jadi untuk MR ni you ada 2 unknown kat sini. Okay, 2 unknown. Kemudian kita tentukan reference. Okay, dalam kes ni kita ambil reference dia adalah X. Okay. Dia selalunya adalah salah satu unknown, okay, ataupun dalam kes ni dia adalah pada salah satu bearing. Okay. Jadi selalunya kita akan pilih yang lebih ke kiri, okay.
sebab dia bila ke kanan X ni dia akan jadi positif, okay? Ke kanan X dia akan jadi positif, ke kiri X dia akan jadi negatif. Jadi untuk DA tu yang akan dapat dia sama juga dengan negatif 0.2, okay? Negatif 0.2 dekat sini. Okay, jadi A, okay, pastikan you letak dekat sini negatif 0.2. Okay. Untuk B dia berada dekat hujung ni 0.6. jadi 0.6. Okay, positif Positif. Untuk C dia adalah 0.2 positif dan Y dia adalah 0.4. Okay, Y adalah 0.4. Okay, Y itu 0.4. Dan X tu sebab dia jadi reference dia akan jadi kosong. Okay. Yang CC tadi 0.2 0.2 tu? Dia 0.2 0.2. Okey. Dan bila darab tu MR dengan D tu dia akan dapat nilai ni 0.01 dan juga yang ni dia akan dapat negatif 0.01 dulu. Okay? Boleh? Doktor, soalan tu nak tengok balik kat mana? Yang ni. Nak tengok soalan ni. E-learning Dalam e-learning saya dah buka yang ni. You boleh download yang ni. Solution pun sebenarnya dah ada dalam tu. Cara solution. Okay, cuma untuk hari ni saya nak you ada participation supaya you boleh berlatih untuk you jawab soalan. Okay? You boleh download daripada e-learning. Okay, boleh kita teruskan? Boleh doktor. Okay, jadi untuk theta ni sebenarnya diberi theta A, theta B, yang ni 90, 180. Dia akan refer pada reference yang diberi. 0 darjah ke kanan, 90 ke atas, 180 ke kiri, 170 ke bawah. Okay, jadi kalau yang ni theta A ni maksudnya direction dia ke atas, theta B dia ke kiri. Okay, direction dia. Okay, kita tengok dekat sini, dia ke atas ke kiri. Dan untuk C tu dia ni 270, lepas tu 0 darjah. Jadi 270 tu ke bawah dan 0 darjah tu ke kanan. Okay, yang tu adalah direction dia. Dan untuk theta X dan theta Y, okay, yang ni kita assume dia pada kuadran yang pertama. Jadi sebab tu dia arah dia macam tu. Okay, yang ni adalah assumption. Jadi kalau you perhatikan dalam table ni you ada 4 unknown. Okay, 4 unknown dan pada kolom MRD, okay, you hanya ada 1 unknown. Ni sebenarnya ada 2 unknown. Dia MRY dan juga theta Y tu dekat situ. Dan untuk MR dekat sini, kolom MR ni ada 4 unknown. Okay, MRX, MRY, theta X dan juga theta Y. Okay, jadi pastikan you hanya ada 4 unknown saja. Baru you boleh selesaikan. Okay, next. Ya, jadi yang ni dah salin. Dah salin kan yang ni? Dah. Okay, jadi Boleh, untuk solution method, okay, kita ada 2 method. Satu resolution method di mana guna 4 equation, MRDX sama dengan 0, MRDY sama dengan 0. MRX sama dengan 0, MRY sama dengan 0. Okay, kemudian lepas tu baru kita cari resultant dia dan theta dia. Okay, jadi untuk equation MRDX sama dengan 0, yang ni assumption ke kanan positif. Okay, untuk buat equation yang ni refer pada kolom MRD. Okay, kolom MRD dan semua yang berada pada direction X. Okay, yang berada pada direction X. Okay, jadi refer pada MRD ni dan untuk direction X kita hanya refer pada MRDB. Okay, yang ni, nilai yang ni dan juga direction yang ni. Next adalah yang ni, C negatif ni. Okay, negatif 0.012 dan direction yang ni. Kemudian yang ni kosong tak perlu, jadi Y saja. Okay. Next one adalah Y 0.1 MR Y. Okay, jadi hanya ada 3 parameter ni saja ambil. Okay.
untuk buat dia punya equation. Okay, tak perlu ambil yang lain. Kalau tak nanti punya equation jadi panjang. Jadi untuk apa tadi? B, okay, dia negatif, okay, sebab dia punya direction adalah ke kiri. Okay, ke kiri sebab tu dia ada negatif 0.09. Kemudian untuk C yang ni dia adalah positif tambah tapi value dia negatif. Okay, value dia negatif. Dan MRY tu, okay, yang ni adalah 0.4 MRYX. Okay, you letak 0.4 MRYX pada arah X. Okay, pada arah X. Okay. Jadi kalau you selesaikan yang ni, you akan dapat jawapan untuk MRYX. Dan sepatutnya dapat positif ya. Okay, positif maksudnya dia adalah ke kanan. Okay, ke kanan. Boleh kirakan nilai MRYX? 0.255 Doktor. Okay. Okay. 0.255. Betul eh? 0.255 kg meter. Okay. Kemudian kirakan MRDY. Okay. Untuk MRDY ni refer pada kolom MRD tapi semua yang pada arah Y saja. Jadi untuk MRDY ni kita hanya kira yang ni, masukkan dalam equation tu, yang ni MRDA. Okay, negatif 0.02, kemudian yang ni sebab dia direction dia ke bawah, jadi yang ni pun dia akan jadi negatif. Okay, negatif 0.01, kemudian yang ni kosong tak perlu, yang ni next adalah MRY, 0.4 MRY, Y. Okay, pada arah Y. Okay, jadi punya question ada 3 benda. Okay, yang ni A, yang ni C negatif, dan yang ni adalah MRYY. Okay. You kira yang ni you akan dapat MRYY tu. Boleh dapatkan jawapan dia berapa yang ni? Sepatutnya dapat positif jadi arah dia ke atas. Berapa nilai dia? 0.075 Doktor. 0.075. Betul lah. Betul. 0.075 kg meter. Okay. Kemudian daripada tu boleh dapatkan resultant dia guna equation ni, square root of MRYX kuasa 2 tambah MRYY kuasa 2. Yang ni resultant MRY. Untuk cari MRY guna resultant. Okay, akan dapat nilai untuk MRY. Apa yang ni? Okay. Soalan 3. Soalan 3. Okay. Ada siapa kira MRY? Hello? MRY? Dapat tak nilai dia? 0.26. 0.26. Okay, betul bila dapat MRY, cari dia punya theta Y guna aktan ni. Aktan MRY per MRYX. Okay, MRYY bagi MRYX. Okay, you akan dapat arah dia. Dan sebab dia X positif dan Y positif, maksudnya yang ni dia pada kuadran yang pertama. Okay, kuadran yang pertama. Boleh dapat dia punya theta tu? 16.4. 16 Okay, 16.4 darjah. Okay, 16.4 darjah. Okay, jadi selesai untuk MRY.
Kemudian kita cari untuk MRXX. Okay, jadi untuk yang ni kita guna equation MRX sama dengan kosong. Dan untuk buat equation yang ni kena refer pada kolom MR dan juga direction. Okay, untuk X yang ni adalah kolom MR. Okay, dan untuk arah X kita hanya consider B, C, kemudian MRXX dan MRYX. Okay, jadi ada 4 tu. Okay, masukkan dalam equation. Yang ni B, yang ni C negatif. Okay, yang ni MRYX dan yang ni adalah MRXX. Okay, yang ni boleh ambil terus daripada nilai yang ni. Tadi dia sama dengan 0.255 0.255. Okay, yang ni. You ambil terus daripada sini. Okay, masukkan dalam equation ni you akan dapat MRXX tu. Okay, MRXX. Boleh dapatkan, boleh kirakan MRXX. Ada siapa nak masuk ke? Lagi? Oh ni. Oh, ni. Ada 3 orang. Okay, MRXX. Ada siapa yang kira? Sepatutnya dapat nilai negatif untuk yang ni. 0.045. Okey, betul. Negatif 0.045. Jadi arah dia ke kiri. Okey, arah dia ke kiri. Kemudian cari MRXY. Okey, untuk cari MRXY kita refer pada kolom MR dan juga direction. Untuk arah Y kita ada yang ni 0.1. Okey, kemudian yang ni dia akan jadi negatif 0.05. Lepas tu adalah MRXY dan juga MRYY. Okay, Betul. jadi, Saya tanya sikit tu. yang mana? Tadi jawapan yang untuk MRXX tadi, Negatif 0.045. 0.045 tu kan, dia negatif. Ha? Dia negatif. Tapi Negatif? dia punya arah dia pergi ke arah 180 ke? 180. Oh, maksudnya arah 180 negatif 0.045 lah. 0.045. Betul? Okey, betul. Masih. Okey. Okay, jadi bila dapat MRXX tu, kita cari MRYY pula. Yang ni betul ke saya ni? Okay, MRY. Okay, jumlah MRY sama dengan kosong. Okay, untuk cari MRXY kat sini. Jadi yang ni adalah A tadi. Lepas tu yang ni apa C. Okay, C yang positif. Okay, kemudian MRXY dan juga MRYY. Okay, MRYY, MRXY. MRYY you boleh dapat tulis daripada sini. Tadi nilai dia sama dengan 0.075. Okay, masukkan kat sini 0.075. Selesaikan equation ni akan dapat MRXY tu. Okay, dan sepatutnya you akan dapat negatif. Okay, negatif untuk MRXY. Okay, MRXY. Okey, ada siapa dah dapat jawapan dia untuk yang ni? 0.125 tu. 0.125. Okey, jangan lupa negatif kan? Dia negatif tu. Okey, negatif 0.125 kg meter. Jadi bila dia negatif, arah dia adalah ke bawah. Okey, arah dia ke bawah. Jadi selepas tu buat resultant. Okey, cari resultant. Yang ni MRXY tadi negatif 0.045 dan MRXY
Y adalah negatif 0.125. Okay, you kuasakan 2, okay, masing-masing dan kerja kuasakan. You sepatutnya dapat sama dengan 0.133. Okay, check jawapannya 0.133 kg meter. Untuk MRX, untuk MRX dia adalah sama dengan 0.133 kg meter. Okay. Dan untuk theta X, kita guna equation ni, aktan MRXY per MRXX. Okay. Yang ni sepatutnya you dapat sama dengan 70.2 darjah. Theta X, okay. 70.2 darjah. Okay. Jadi sebab yang ni adalah pada kuadran yang ketiga, okay. You ada negatif pada arah X, negatif juga pada arah Y, jadi dia adalah kuadran yang ketiga. Okay. Dan untuk jawapan akhir tu, you kena tambah 180 darjah. Okay, 70 tambah dengan 180 darjah, you akan dapat 250.2 darjah. Okay, jadi yang tu adalah jawapan akhir dia. Okay, theta X. Okay, boleh ikut? Doktor kejap ya, kejap. Okay. Yang X ni macam mana boleh dapat 250 tu? Mana? Oh, theta X tu dia kena tambah 180 darjah. 180 darjah tambah dengan 70 lah. 70. Okey. Okay. Okay? Dah? Dah, okey dah. Okay. Jadi langkah yang seterusnya, soalan sebenarnya dia tanya apa? Forces Nmax. Okay, Nmax. Jadi untuk cari Nmax ni kita guna equation forces, okay, centrifugal force dekat sini, okay, dekat sini Fy, okay, sama dengan MRY omega kuasa 2. Okay, jadi dikata maksimum dia adalah 5,000 Newton. Okay, jadi samakan yang tu. Masukkan nilai MRY yang you dapat tadi. Okay, MRY yang you dapat tadi sama dengan 0. MRY betul apa tu? MRY 0.266 dah tu. Okay, 0.266. Okay. Masukkan nilai dia dalam ni. You akan dapat, selesaikan you akan dapat omega tu. Okay, omega tu. Sini saya dapat 137.1 radian per second. Tolong cek you punya jawapan 137.1 radian per second. Okay. Boleh? Dan Yang mana tu? ya? Ini yang mana ah? Yang ni. Yang radian per second ni yang ni ya. Okey. Okay, yang tu. Oh, bearing ah. Dia kena punca kuasa dia. Yang lupa punca kuasa baru dia dapat 137.1 radian per second. Okay. Untuk convert kepada N, okay, speed, okay, rotational speed, dia kena guna equation omega sama dengan 2 pi per 60. 2 pi n per 60. Okay, you pusing-pusing, okay, you akan dapat n tu. Okay. N tu sepatutnya dapat 1309 RPM. Cek ya, tolong cek. 1309 RPM. Boleh? Boleh? Nmax sepatutnya dapat Nmax untuk Y 1309 RPM. Okay. Dan kemudian untuk force on bearing X,
you guna equation yang sama. Fx sama dengan mrx omega square sama dengan 5000 Newton. Yang ni you masukkan nilai mrx yang dapat tadi 0.133 dalam ni, dan you akan dapat omega tu. Omega max untuk x. Untuk x, dan nilai dia dalam kes ni adalah 193.9 radian per second. 193.9 radian per second. Jadi daripada tu you convert dia kepada n, guna equation omega sama dengan 2 pi n per 60, you akan dapat n tu, speed. Dan nilai dia yang saya dapat adalah 1851 rpm. 1851 rpm. Tengok sama ke tak dengan jawapan ni. Jadi untuk jawab soalan dia tu, apakah dia punya maximum speed? Jadi untuk maximum speed you kena compare antara n max y dan juga n max x. Dan maximum speed sepatutnya adalah yang lebih rendah. Jadi yang tu lah dia punya operational velocity untuk sistem ni. Dia mesti kurang daripada 1309 rpm. Dia maksimum dia mesti yang lebih rendah. Jadi dalam kes ni dia adalah 1309 rpm. 1309 rpm, yang lebih rendah. Kalau dia beroperasi dengan yang lebih tinggi, yang y ni nanti dia akan gagal, dia akan fail dulu. Jadi untuk kalaulah ada soalan, dia tanya mana satu yang akan gagal dulu. Yang akan gagal dulu adalah nilai MR yang lebih tinggi. Dalam kes ni Y kita tu, force pada bearing MR pada bearing Y lebih tinggi. Jadi selalunya bearing Y tu dia akan gagal dahulu berbanding bearing X. Jadi macam tu lah bila cara you nak cari jawapan akhir dia. Jadi maximum speed kita adalah nilai yang lebih rendah. Doktor. Ya. Doktor, maaf nak tanya. Macam mana dapat N max X tadi? N max X, you guna omega max X tu. Jadi terus M. Dari N max. Convert dia guna equation omega sama dengan 2 pi n per 60. Okay. You guna yang tu, you akan dapat N tu. Dan sepatutnya nilai dia adalah 1851. 1851 rpm. Sorry doktor, ada yang request masuk lagi. Ya? Siapa? Ada yang request masuk, sorry. Okay. Saya tak pandai buat ni lah setting ni. Setting yang you boleh terus masuk tu. Host control. Tapi saya dah ni dah. Dapat akses. When turn off. Tapi sepatutnya kalau saya on, jadi saya pun boleh masuk sendiri kan. Okey, itu cara selesaikan soalan ni. Ya tu. Ya? Saya dah ketinggalan berkenaan dengan W max tu. Omega max. W max. Okay, yang ni guna equation. Omega max Y. Omega max Y. Apa tu? Apa tadi? 137. Radian per second. Radian per second. Untuk tu dia punya ni, dia punya N RPM. Dia punya N 1309. 1309 ya? Okey, saya try cari dulu dah. Terima kasih. Okey. Jadi tu cara untuk selesaikan, dan kalau you berminat untuk guna polygon MRD, polygon MRD
you kena rujuk MRD, okay, kolom MRD. Okay, kalau tengok dekat sini dia ada 5 benda, 1, 2, 3, 4, 5, okay, 5 arrow. Jadi untuk buat yang ni, you kena start daripada salah satu magnitude, okay, dan kena tengok direction dia. Kalau tengok dekat sini ada 2 ke bawah dan 2 ke kiri. Okay, 2 ke bawah dan 2 ke kiri. Kalau kita tengok kat sini, yang ni dia akan jadi ke bawah, yang ni ke kiri. Okay, sebab dia ada nilai negatif tapi dia walaupun direction dia ke atas. Okay, jadi yang ni dia akan jadi ke bawah, yang ni dia ke kiri, yang ni dia ke bawah, yang ni dia ke kiri. Okay, ke kiri sebab dia nilai negatif walaupun dia punya arah ke kanan. Okay, jadi 2 ke bawah, 2 ke kiri. Okay, dan 0.4 MRY itu adalah apa yang boleh menutup poligon tu. Okay, jadi yang ni sebenarnya adalah 0.4 MRY. Okay, jadi yang ni 2 ke bawah, okay, 2 ke kiri. Okay, lepas tu daripada hujung point ni ke hujung point ni, yang tu adalah 0.4 MRY. Okay, kemudian dalam kes ni kalau you ukur, okay, you akan dapat 0.106 okay, untuk nilai ni. Okay, untuk yang merah ni. Okay, jadi untuk jawapan tu you kena bagikan dengan 0.4, you akan dapat MRY. Okay, MRY dalam kes ni adalah 0.266, okay, centimeter. Dan untuk theta Y ni you terus ukur ni. Okay, you ukur ni akan terdapat theta Y tu. Okay, 16.4 darjah. Okay, dan kemudian untuk MRX, okay, yang ni poligon MR kena rujuk kolom MR. Okay, yang ni. Okay, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 parameter yang kena lukis. Okay, yang ni dia akan ke atas, yang ni dia akan ke kiri, yang ni dia ke bawah, yang ni dia sepatutnya ke kanan tapi dia nilai negatif, jadi yang ni dia akan ke kiri. Okay, C negatif ni dia akan jadi ke kiri. Itu sambung dengan MRX dan MRY. Okay, jadi kalau tengok jawapan tu, okay, dia ada ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kiri. Okay, ke kiri. Dan yang ni adalah daripada jawapan ni. Okay, MRY yang didapat tadi, okay, masukkan sini ke dalam ni. Okay, dia akan dapat satu titik hujung, satu titik awal. Okay, jadi kita sambungkan daripada titik hujung ke titik awal tu, dia akan dapat jawapan untuk MRX. Okay, MRX tu. Okay, jadi MRX ni kalau ukur ni akan terus dapat 0.133 tu. Dan theta dia you terus ambil theta ni. Okay, kalau you ukur dengan jangkau sudut, you akan dapat ni sama dengan 250 darjah. Okay, 250 darjah. Okay, jadi yang ni poligon bila you guna poligon MRD ataupun MR. Okay. Alright, jadi selesai soalan 3. Betul, betul. Ya? Kenapa N max Y kita kategorikan sebagai maximum speed lah? Why? Sebab dia lebih rendah. Oh, maksudnya kalau yang paling rendah tu kita katakan maximum. Oh, Yang itulah maximum operational speed dia. Kalau you guna N max X, nanti dia yang dekat sini dia akan gagal. Yang Y tu force pada bearing Y dia akan gagal sebab dia dah terlebih forces dia. Maksudnya kita ambil yang paling rendah lah. Contoh ada 5 bearing pun kita ambil paling rendah. Kita akan pilih yang rendah. Okay? Terima kasih. Okay, sama. Okay, selesai soalan 3. Boleh tak kita rehat? Okay, kita rehat 10 minit. Kemudian kita sambung dengan soalan 4. Doktor, Ya? Okey. satu soalan. Soalan? Okey, biasanya doktor start masak pukul apa? Start? Memasak. Saya start masak pukul 5. Okey, masih doktor. Okay. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okay, Rehat, jumpa rehat 10 dulu, minit lagi ya. Okey, masih. Okey doktor, boleh doktor.
Oh, lupa.